Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Grup 10 akan membentangkan tajuk analisis pegawai hab halal JAKIM di Malaysia. Definisi hab halal. Kita pergi kepada satu persatu frasa, iaitu yang pertama hab. Hab bermaksud kata nama berasal daripada perkataan bahasa Inggeris, iaitu hub lah, HUB, yang mana ia bermaksud pusat ataupun satu tempat yang penting dalam menempatkan suatu aktiviti khusus daripada setiap bahagian tertentu. Manakala hab halal iaitu pusat yang dapat memenuhi tuntutan Islam yang amat menitik beratkan persoalan halal haram dalam makanan, minuman dan barang gunaan. So maksudnya ke sini, hab halal bahagian JAKIM ni dia tidak tertumpu semata-mata kepada industri makanan. Dia meliputi juga makanan, produk-produk konsumer macam kosmetik, farmasi, kulit dan seumpamanya. Okay, peranan hab halal JAKIM. Okay, secara umumnya, JAKIM berperanan untuk berkaji, mengesah dan mengawal selia semua produk makanan dan barangan gunaan Islam supaya terjamin suci dan halal dengan cekap dan berkesan. Jadi, walaupun sudah dapat pensijilan halal pula, JAKIM berperanan untuk memastikan semua produk yang dah diberi sijil halal atau yang menggunakan perbahasan halal adalah suci dan halal mengikut lunas-lunas syarak. Seterusnya berkenaan dengan latar belakang bahagian pengurusan halal JAKIM. Bahagian pengurusan halal adalah merupakan salah satu daripada bahagian JAKIM yang mana ia bertanggungjawab untuk menjalankan pensijilan halal di Malaysia bersama-sama dengan Jabatan Agama Islam Negeri. Pensijilan halal bermula seawal tahun 1965 oleh Jabatan Agama Islam Selangor, iaitu JAIS. Adapun pensijilan halal yang dilaksanakan oleh JAKIM bermula pada tahun 1974 apabila Pusat Penyelidikan Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri mengeluarkan surat pengesahan halal kepada produk-produk makanan dan minuman yang memenuhi kehendak syarak. Pada ketika itu, ia bertanggungjawab sebagai salah sebuah badan yang mengawal selia sijil produk halal di samping Jabatan Agama Islam Negeri yang turut melaksanakan pensijilan halal dengan logo masing-masing. Pada tahun 1994, pengesahan halal diberi dalam bentuk sijil pengesahan beserta logo halal bahagian Hal Ehwal Islam Negeri, di mana pada ketika ini logo halal dinamakan sebagai logo halal bahagian Hal Ehwal Islam. Namun kini ianya dikenali sebagai logo halal Malaysia. Pada bulan November tahun 2002, bahagian kajian makanan dan barangan gunaan Islam, JAKIM, ditubuhkan dan mula beroperasi pada 16 Januari 2003 sebagai satu badan pensijilan halal dengan tujuan untuk menyelaras, mengeluar dan memantau sijil pengesahan halal serta menguatkuasakan semua peraturan berkaitan halal di Malaysia. Bermula daripada situlah, kerajaan telah memutuskan bahawa semua urusan pengesahan halal dilaksanakan sepenuhnya oleh JAKIM melalui bahagian kajian makanan dan barangan gunaan Islam dengan penggunaan logo baharu halal. Pada 1 November tahun 2005, bahagian ini telah ditukar nama kepada bahagian hab halal. Peredaran masa telah menyaksikan pelbagai perubahan berlaku di mana urusan pengeluaran pensijilan halal diserahkan untuk dikendalikan oleh Halal Industry Corporation Sdn Bhd HDC pada tahun 2008. Urusan pensijilan halal kemudiannya kembali dipertanggungjawabkan kepada JAKIM pada 1 Ogos tahun 2009. Pada 3 Disember 2018, sejarah sekali lagi mencatatkan perubahan besar apabila bahagian hab halal dikembangkan kepada dua bahagian utama, iaitu Sekretariat Majlis Halal Malaysia MHM dan Bahagian Pengurusan Halal BPH. Bahagian Pengurusan Halal bertanggungjawab menguruskan operasi pensijilan halal meliputi proses pemeriksaan dokumen, permohonan pensijilan produk dan premis, pengauditan produk dan premis, pengeluaran sijil halal, pengesahan rumah sembelih di luar negara, pemantauan dan penguatkuasaan halal dan pusat analisis halal.
Sebagai pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan Islam di negara ini, JAKIM melalui bahagian pengurusan halal merupakan agensi utama yang menguruskan pensijilan dan penguatkuasaan status halal. Dalam konteks ini, JAKIM telah menggariskan visi untuk menjadi sebuah pusat perkhidmatan pensijilan halal yang berwibawa dan diiktiraf di peringkat negara dan juga di peringkat antarabangsa. Ini adalah fungsi bahagian hab halal yang mana kita bahagikan kepada 4 benda lah, iaitu yang pertama pengurusan halal, dasar dan pensijilan, kajian dan pengesahan, dan keempat adalah pemantauan dan penguatkuasaan, yang mana keempat-empat ini dilaksanakan oleh bahagian bab halal. Okay, kalau kita lihat, ini adalah carta organisasi bahagian pengurusan halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM lah. Yang mana kalau kita lihat ada 5 bahagian ataupun 5 section ataupun 5 cawangan lah, iaitu cawangan pengesahan halal yang pertama, cawangan pemantauan dan penguatkuasaan, Pusat Analisis Halal Malaysia, cawangan pengurusan, dan juga cawangan nazirah, yang mana setiap cawangan tu ada section-section yang mempunyai skop tugasan tersendiri. Okey, kita tengok kepada beberapa jawatan dalam hab halal JAKIM, yang antaranya adalah auditor. Okey, auditor ni biasanya adalah orang yang akan memeriksa lah premis kawasan, yang akan pergi ke kawasan ataupun pergi ke lapangan, kerja lapangan untuk memeriksa premis-premis ataupun berkaitan halal lah. Okey, untuk memberikan sijil halal tu lah. Okey, so auditor hendaklah terdiri daripada mereka yang tidak terlibat dalam panel pengesahan halal. So, mereka ni tak boleh orang yang sama dengan pengesahan halal. Yang kedua, pengauditan hendaklah dilakukan oleh minimum 2 orang pegawai. So, minimum 2 pegawai. Pegawai yang akan dilantik mestilah bergrade 27 dan ke atas, iaitu hal ehwal Islam, bidang teknikal yang berkaitan. Okey, skop tugasan auditor ni, kalau kita lihat, dia lebih kepada pemeriksaan yang menghukumi keperluan umum dan khusus pensijilan. Maksudnya dia memeriksa mana-mana premis yang memerlukan pensijilan. Okey, perkara yang akan diperiksa adalah dokumentasi ataupun profil syarikat, sistem kawalan halal dalaman, bahan mentah, bahan proses, peralatan, pembukusan, penyimpanan, cara dia memproses, pengangkutan dia, logistik yang digunakan tu macam mana, pekerja-pekerja dia, sistem sanitasi dan kebersihan premis, pengurusan sisa buangan dan juga fizikal premis itu sendiri. So semua ni pemeriksaan ni dilaksanakan oleh auditor. Kita pergi kepada panel pengesahan halal Malaysia. Okey, panel pengesahan halal Malaysia ni kita akan tengoklah bidang tugas dia. Okey, untuk pelantikan panel pengesahan halal Malaysia, kalau untuk panel pengesahan halal JAKIM, panel penasihat halal JAKIM yang akan melantik. Okey, kalau untuk pengesahan halal negeri, Majlis Agama Islam Negeri yang akan melantik. Okey, untuk pelantikan panel dibuat secara bertulis. Okey, untuk keahlian pula, keahlian bagi panel penasihat halal Malaysia ni, sekurang-kurangnya 7 orang ahli yang dilantik. So, sekurangnya 7 orang ahli yang dilantik tu merangkumi pengerusi, pengarah hab halal, setiausaha, ketua penolong pengarah yang bertanggungjawab dalam pengurusan halal, dan sekurang-kurangnya 2 orang pakar ataupun lulusan syariah, sekurang-kurangnya seorang pakar ataupun lulusan teknikal. Teknikal ni benda-benda yang macam sembelihan apa semua itulah. Sekurang-kurangnya 2 orang ahli yang dilantik. Okey, untuk tempoh pelantikan bagi panel pengesahan halal Malaysia ni hanya 2 tahun, selama 2 tahun je lah. Dan pelantikan semula akan dibuat selepas tamat tempoh. Okey, kalau ahli panel dia hendaklah menandatangani surat aku janji kerahsiaan. So which mean mesti dalam keadaan confidential. Ahli hendaklah terdiri daripada pegawai yang tidak terlibat secara langsung dalam proses penilaian permohonan. So auditor tu lah. Panel ni tak boleh terlibat dengan auditor. Okey, bidang tugas panel pengesahan halal, iaitu yang pertama membuat keputusan permohonan, membuat keputusan terhadap kes-kes pemantauan sama ada penarikan balik sijil atau penyerahan balik sijil,
memutuskan isu-isu berbangkit berkaitan permohonan persetujuan halal Malaysia. So apa yang hasil daripada pekerjaan hasil daripada pemeriksaan auditor tu, maka ia akan dihantar kepada panel pengesahan halal Malaysia untuk menentukan keputusan sesuatu permohonan. Okey, pemantauan dan penguatkuasaan. So ini adalah bagi pegawai hak halal JAKIM yang terlibat dalam dalam bahagian pemantauan dan penguatkuasaan. Okey, pegawai JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri yang dilantik sebagai penolong pengawal perihal dagangan di bawah Seksyen 2 Akta Perihal Dagangan 1972 boleh melaksanakan di atas Perintah Perihal Dagangan penggunaan perbahasan halal 1975. So punca kuasanya ada dekat sini. So pemeriksaan pemantauan berkala akan dibuat oleh sekurang-kurangnya 2 orang pegawai hal ehwal Islam yang diberi kuasa manakala pemeriksaan pemantauan berdasarkan aduan dilakukan oleh seorang pegawai dan bahagian penguasaan KPDN dan juga JPH dan PBT. Okey, latihan dan kursus secara teori diberikan sama ada dalam aspek penyiasatan penguasaan halal oleh JAKIM sendiri kepada pegawai-pegawai hak halal yang terlibat dengan pemantauan dan penguasaan. Pegawai hak halal JAKIM juga akan diberikan pendedahan dalam aspek penguasaan dan pemantauan halal oleh pegawai senior sebelum layak melakukan aktiviti ini sendiri. Pegawai baru JAKIM adalah terikat dengan kehendak ISO iaitu mesti menjalani pendedahan penguatkuasaan dan pemantauan bersama senior sehingga mencapai 20 buah premis sebelum layak membuat penguatkuasaan dan pemantauan sendiri. Seterusnya, berkenaan dengan syarat kelayakan untuk menjadi pegawai di Hab Halal JAKIM, di mana jawatan yang boleh dipohon ialah pegawai hal ehwal Islam grade S41 dan penolong pegawai hal ehwal Islam grade S29. Bagi pegawai grade S41, syarat kelayakan untuk pemohon bagi memohon jawatan ini adalah kepada kelulusan ijazah sarjana muda pengajian Islam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada IPT atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Manakala syarat kelayakan bagi permohonan jawatan penolong pegawai hal ehwal Islam grade S29 adalah bagi lepasan STPM, STAM atau diploma dalam bidang tahfiz Al-Quran, pengajian Islam atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada IPT atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Di mana permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui portal SPA 9. Seterusnya, kita akan lihat analisis isu dan cabaran pegawai hak halal. Isu ini berkaitan dengan penguatkuasaan dan pendakwaan, di mana kita akan lihat setakat mana keberkesanan penguatkuasaan yang dilakukan pihak JAKIM dari sudut undang-undang. Dari sudut peruntukan yang sedia ada, hanya memperuntukkan JAKIM untuk menarik balik persetujuan halal. Jadi, JAKIM tiada bidang kuasa untuk mendakwa di mahkamah. Mereka boleh mengesahkan satu premis atau syarikat itu memenuhi kehendak standard halal Malaysia atau tidak. Seterusnya, pendakwaan akan dikehadapankan oleh KPDN dan HEP. Walaupun kebanyakan pemantauan dan penguatkuasaan dilaksanakan oleh JAKIM, namun tiada kuasa mendakwa daripada JAKIM. Hanya seperti yang saya kata tadi, hanya KPDN dan HCP sahaja yang boleh bawa ke pendakwaan. Selain itu, mereka juga KPDN dan HCP, mereka berkuasa untuk menyita dan mengkompaun pemilik mana-mana syarikat sama ada premis makanan, produk makanan atau rumah sembelihan. Jadi, pegawai hak halal ini akan mengesahkan satu itu memenuhi kehendak pengesahan secara halal atau tidak. Apabila tidak memenuhi kehendak persetujuan halal, maka kuasa untuk menyita, mengkompaun itu serah kepada KPDN dan HCP. KPDN dan HCP akan berikat kuasa yang diperuntukkan oleh KPDN dan HCP kepada beberapa pegawai hakim. Hal ini
hanya membolehkan mereka memasuki premis atau syarikat bagi melakukan pemeriksaan dan penyiasatan sahaja. Seperti yang saya cakap tadi, dia akan memeriksa sama ada memenuhi standard halal atau tidak. Tapi mereka bukan untuk pendakwaan. Seterusnya, kesimpulan yang boleh kami simpulkan adalah yang pertama, kelayakan untuk menjadi pegawai hal ehwal Islam berkaitan dengan pegawai hak halal ni lah. Urusan hak halal ini tidak memerlukan kepada latar belakang perundangan. Ia terbuka kepada semua graduan pengajian Islam seperti yang diterangkan sebelum ini. Yang kedua, cadangan untuk mewujudkan akta halal ini adalah kerana pegawai JAKIM dijangka mempunyai bidang kuasa sendiri dan tidak perlu lagi bergantung kepada KPDN KK. Seperti yang kita lihat tadi, kuasa untuk penguatkuasaan dan pendakwaan diasingkan melalui badan penguasaan dibenarkan melalui pegawai hak halal. Namun untuk pendakwaan, pegawai hak halal tidak ada kuasa, perlu diserahkan kepada KPDN KK. Jadi dengan wujudnya akta halal ini, pegawai JAKIM termasuklah pegawai hak halal akan memonopoli penguatkuasaan dan pendakwaan. Yang ketiga, jika JAKIM ingin mengambil fungsi pendakwaan, seksyen contohnya seperti seksyen 42 Akta Kesalahan Jalan Syariah, contoh bagi wilayah, dia memperuntukkan tentang mana-mana orang yang mempamerkan mana-mana makanan atau minuman yang tidak halal, apa-apa tanda yang menunjukkan bahawa makanan satu itu adalah halal, ia telah melakukan kesalahan. Namun, di mana kuasa di bawah seksyen ini terletak kepada Ketua Pendakwa Syar'i Negeri. Namun skop penguasaannya masih lagi terhad kerana hanya boleh melibatkan orang Islam sahaja. Sekian, terima kasih.